Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Arif Hakimi bin Adri dengan nombor metrik A174222 akan membentangkan projek akhir saya bagi subjek LMCP 2502 pengangkutan bandar dengan tajuk cadangan pengangkutan di Bandar Batu Pahat, Johor. Okey, seterusnya, kawasan kajian bagi projek akhir ini adalah di Batu Pahat iaitu kampung saya. Okey, seterusnya, di Batu Pahat terdapat 4 sahaja pengangkutan utama jalan raya iaitu yang pertama adalah bas awam, bas ekspres, taksi dan juga e-hailing. Seterusnya, ini merupakan peta bagi bandar Batu Pahat yang dipetik dari Google Maps dan seterusnya kita akan masuk ke komponen yang pertama, iaitu masalah pengangkutan yang dihadapi. So, terdapat 4 poin untuk masalah pengangkutan iaitu kesesakan lalu lintas ketika waktu puncak serta cuti perayaan. Ini kerana ia merupakan masalah utama bagi pengangkutan jalan raya di Bandar Batu Pahat. Ini terjadi akibat dari reka bentuk jalan raya yang sempit dan penggunaan kenderaan seperti kereta serta motor yang terlalu banyak di jalan raya. Yang kedua adalah kondisi jalan raya yang sangat teruk seperti jalan berlubang dan rosak. Dan yang ketiga adalah laluan bagi pengguna pejalan kaki dan basikal juga tidak disediakan di Bandar Batu Pahat. Dan yang keempat ialah jadual bas awam yang tidak konsisten, yang menjadi punca berlakunya kesesakan lalu lintas yang mengakibatkan masyarakat tempatan hilang kepercayaan terhadap bas yang disediakan dan menggunakan pengangkutan persendirian untuk bergerak ke sesuatu tempat. So, masalah yang pertama iaitu kesesakan lalu lintas ketika waktu puncak serta cuti perayaan. So, ini kerap berlaku pada waktu puncak di mana masyarakat akan bergerak dari rumah ke tempat kerja ataupun pada waktu rehat maupun pada waktu pulang ke rumah. Ini disebabkan oleh reka bentuk jalan raya Batu Pahat yang sempit dan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Waktu perayaan juga akan menyebabkan kesesakan lalu lintas akibat dari peningkatan kenderaan di atas jalan raya. Dan apabila kesesakan lalu lintas berlaku, ia akan menyebabkan pemandu menjadi kecewa dan terlibat dalam kemarahan jalan raya. Masalah yang kedua iaitu kondisi jalan raya yang sangat teruk. So, kondisi jalan raya Batu Pahat tidak dijaga dengan baik, yang menyebabkan banyak lubang wujud di jalan raya. Lubang-lubang ini wujud akibat daripada ketidaksempurnaan pada permukaan jalan di mana tanah mampat di bawah turapan menjadi lemah. Ia biasanya disebabkan oleh air dalam struktur tanah di bawahnya. Jalan berlubang bukan sahaja merosakkan kereta apabila melaluinya namun sangat berbahaya kepada pengguna motosikal yang boleh menyebabkan kematian. Dan masalah yang ketiga, laluan bagi pengguna penjalan kaki dan basikal juga tidak disediakan. Majoriti jalan raya di Batu Pahat tidak mempunyai laluan pejalan kaki dan basikal yang kondusif untuk digunakan. Ini akan menyebabkan masyarakat tempatan terpaksa menggunakan kenderaan persendirian seperti kereta atau motosikal untuk bergerak ke sesuatu tempat, dan pengguna basikal juga mempunyai risiko yang tinggi untuk terlibat dalam kemalangan jalan raya akibat dari tiada laluan basikal untuk digunakan. Seterusnya, masalah keempat iaitu jadual bas awam yang tidak konsisten. Jadual bas awam di Batu Pahat tidak konsisten dan tidak dikemas kini menyebabkan ramai pengguna hilang kepercayaan dalam menggunakan bas awam. Ini juga akan menyebabkan peningkatan kenderaan di atas jalan raya dan menjadi punca kesesakan lalu lintas. Selain dari itu, stesen bas yang disediakan juga tidak dijaga dengan baik menyebabkan ketidakselesaan pengguna untuk menggunakan perkhidmatan bas awam. Okey, kita seterusnya untuk komponen yang kedua ialah polisi pengangkutan yang dicadangkan. So, terdapat 4 poin untuk cadangan polisi. Yang pertama adalah meningkatkan kualiti infrastruktur sedia ada dan melakukan pemeriksaan yang konsisten bagi memastikan ia berada dalam kualiti yang terbaik. Yang kedua ialah mewujudkan kemudahan pejalan kaki serta pengangkutan mesra awam seperti laluan basikal untuk digunakan agar dapat mengurangkan kenderaan di atas jalan raya. Yang ketiga adalah mewujudkan sistem pengangkutan yang lain seperti tren ringan agar orang awam mempunyai pilihan yang lain dan bukan sahaja kenderaan persendirian maupun bas. Dan yang terakhir adalah melakukan perancangan susunan jalan raya yang lebih efisien dan berkualiti agar bersesuaian dengan kekerapan bilangan kenderaan yang menggunakan jalan raya tersebut. So, ini merupakan beberapa contoh polisi yang boleh dilaksanakan iaitu meningkatkan kualiti infrastruktur sedia ada, mewujudkan sistem pengangkutan lain seperti tren, mewujudkan laluan pejalan kaki dan basikal dan lain-lain.
So, seterusnya komponen yang ketiga iaitu perancangan jangka pendek iaitu dalam masa 3 tahun. So, terdapat 3 poin iaitu membuat pemeriksaan jalan raya secara besar-besaran dan melakukan pembetulan dengan menggunakan bahan yang lebih berkualiti, menyediakan lebih banyak perhentian bas yang lebih kondusif dan selesa agar menarik minat masyarakat untuk menggunakan perkhidmatan bas, dan yang terakhir adalah mewujudkan laluan pejalan kaki serta basikal agar masyarakat dapat menggunakan fitur tersebut dan tidak bergantung kepada kenderaan enjin sahaja. So, dengan cadangan jangka pendek ini, pemeriksaan secara besar-besaran ini dapat mengenalpasti masalah yang mungkin yang punca berlakunya kesesakan lalu lintas, maka pemeriksaan secara berkala ni adalah sangat penting untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas yang kian meningkat, terutamanya di Bandar Batu Pahat. Dan cadangan yang kedua adalah menyediakan perhentian bas yang lebih kondusif dan selesa. Sebagai contoh, gambar pertama di Korea, mereka telah menyediakan satu ruang yang sangat selesa bagi rakyat mereka untuk menunggu bas. Untuk gambar kedua pula di Singapura, di mana mereka meletakkan alat bersenam kaki dan tangan sementara menunggu bas, dan gambar ketiga pula di Borneo di mana mereka meletakkan wifi percuma di perhentian bas mereka. Dan yang ketiga, iaitu mewujudkan laluan pejalan kaki, penting agar ini adalah supaya masyarakat mempunyai laluan khas untuk bergerak ke sesuatu destinasi yang dituju. Yang seterusnya, komponen yang terakhir ialah perancangan jangka panjang sehingga 30 tahun. So, terdapat 3 juga poin. Yang pertama adalah membuat perancangan semula dalam penyusunan jalan raya agar trafik dapat berjalan dengan lebih lancar serta efisien. Yang kedua, mewujudkan kemudahan train yang boleh menghubungkan daerah serta negeri berdekatan agar masyarakat dapat bergerak dengan mudah. Dan yang ketiga adalah pemasangan alat-alat sistem pengangkutan pintar iaitu Intelligent Transport System yang dapat melancarkan lalu lintas di jalan raya. So, dengan wujudnya perancangan semula jalan raya, kita dapat mengenal pasti punca berlakunya kesesakan lalu lintas dan mengatasinya. Untuk yang kedua, dengan wujudnya train di kawasan seperti Batu Pahat, masyarakat di sini dapat bergerak bebas tanpa memerlukan penggunaan kenderaan persendirian dan kenderaan enjin. Dan yang akhir sekali, dengan wujudnya sistem pengangkutan pintar, ini akan melancarkan lalu lintas, memberikan jaminan keselamatan dan juga pengurusan pengangkutan yang lebih cekap pada masa akan datang. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.